Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahi tahassalna billah, bismillahi tawakkalna billah. Bismillahi amanna billah wa man yu'min billahi la khawfun alaih. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa habibuhu wa safiyuh, wa ballagh risalata wa addal amanah wa nasaha al ummah wa kashifa al ghummah. Fallahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillahi salatan wa salaman daimaini bidawamil mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa bi sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, wa du'a ila al huda wa dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Marilah kita bersama-sama merafakkan tahmid kesyukuran kita ke hadrat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala masih lagi mengurniakan kita nikmat Islam dan iman, nikmat masa lapang, nikmat kesihatan, nikmat untuk beramal ibadah dan juga beramal soleh, membuat kebajikan, dan juga nikmat yang teragung iaitu nikmatul uzma, nikmat menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang saya kasihi ahli-ahli jawatan khusus surau, para imam, para bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, para masyaikh, para asatiz, para dakatir, dan juga muslimin muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, moga-moga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita keberkatan, rahmat, kesihatan dan juga afiah, serta diberikan juga kurniaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua, iaitu keselamatan dan juga kesejahteraan. Dan juga seperti mana Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita pada malam ini, Allah kumpulkan kita di syurga nanti bersama kekasihnya Al-Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jadi pada malam ini insya-Allah kita akan meneruskan pengajian kita, ulang kaji kita, iaitu pengajian hadis yang berdasarkan kitab hadis susunan Al-Alim Al-Allamah Al-Habib Umar bin Hafiz hafizahullah ta'ala, yang mana kitabnya diberi nama Kutuful Falihin min Riyadus Salihin. Kita sudah pun membahas hadis yang kedua dan hadis yang ketiga pada yang lepas, iaitu berkenaan dengan
hadis taubat. Kita dah syarah apa makna taubat. Kita dah syarah, kita dah ulang kaji apa dia syarat-syarat taubat. Dan kita sudah pun membahas dan juga menceritakan beberapa kisah tentang taubat seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang lepas kita ceritakan ada seorang al-abid yang dibunuh oleh seorang at-taib. Taib ni orang yang nak bertaubat. Pada zaman Yahudi. Waktu ketika itu Nasrani belum ada. Nabi ceritakan dulu zaman waktu Yahudi, ada seorang pemuda yang dah bunuh 99 orang. Jadi dia jumpa seorang abid soleh. Dia ni tahu beribadat dan juga dia ni orang soleh, tapi tak cukup ilmu. Dia bukan orang alim, orang biasa, orang awam. Jadi bila dia nyatakan hasrat pemuda tersebut nak bertaubat, maka apa kata abid tadi? Dia kata, kau tak boleh taubat dah, kau dah 99 orang kau bunuh, ramai sangat, Allah tak terima, kau akan masuk neraka. Jadi oleh disebabkan itu tak puas hati kerana jawapan tersebut, maka dibunuhnya abid tersebut. Lalu dijumpa lagi seorang yang abid, orang yang banyak beribadah, dan juga orang yang soleh, dan juga dia seorang yang alim, berilmu. Bila ditanya, aku ni dah sekian-sekian 100 orang aku dah bunuh, last kali ni orang macam ni, macam ni, adakah Allah terima taubat aku? Apa kata orang alim tadi? Allah Subhanahu wa taala akan terima taubat kau, tapi dengan satu syarat, kau kena berhijrah. Tak sempat dia nak berhijrah, ataupun tak sempat sampai ke destinasi dia nak berhijrah, dia meninggal dunia. Lalu ada dua malaikat menilai, satu nak tarik dia, nak humban dia dalam neraka, satu lagi nak tarik dia masuk syurga. Bertelagah dua malaikat tu. Dia kata, kenapa nak gini, kenapa nak itu? Yang kata nak tarik ke neraka cakap apa? Sebab orang ni banyak sangat buat dosa, kita hantar dia ke neraka. Kata malaikat yang nak masukkan dia syurga, tak boleh, dia dah niat taubat, dia nak bertaubat dah, tak boleh kita nak ambil dia masuk ke neraka. Bila tak selesai masalah, datang malaikat yang ketiga untuk menyelesaikan masalah. Dilihat jarak dan juga arah perjalanan dia. Dilihat badannya itu ke arah tempat destinasi yang dia nak pergi, dengan tujuan dia sememangnya nak bertaubat dengan bersungguh-sungguh. Maka dengan ini orang ini dimasukkan ke dalam syurga. Namun ada beberapa kisah juga yang boleh kita menilai supaya kita tidak meremehkan sesuatu perbuatan walaupun kita banyak ibadat. Ada dua kisah Nabi ceritakan. Seorang ni abid, seorang ni abidah, seorang lagi asi. Abidah maksudnya orang perempuan yang banyak beribadah, tapi dia tak alim. Seorang lagi perempuan, dia ni asi, pelaku maksiat, perempuan, dan juga penzina. Senang kata, maaf cakap, pelacur. Nabi ceritakan yang pertama, seorang abid ni, dia ni banyak ibadat, banyak lakukan apa semualah, solat, taubat banyak, apa semua, istighfar, zikir, macam-macam dia buat. Tapi disebabkan dia mengurung, dia ada bela seekor kucing, seekor haiwan peliharaan dia, dia mengurung tanpa belas kasihan, dia tak beri makan. Lalu kucing tu mati. Lalu disebabkan itu Allah campakkan dia ke dalam neraka. Hiya finnar, kata Rasulullah SAW. Ianya di dalam neraka. Orang ini banyak buat abid, buat ibadah banyak, kuat ibadah. Tapi disebabkan satu dosa dia remehkan. Dia ambil endah tak endah. Contoh kita lah, dosa yang paling simple, buang sampah merata, nampak macam tak terkesan. Tapi kalau fikirkan balik, kalau kita buang walaupun satu plastik gula, yang gula-gula tu, kita buang ke tempat merata. Bila tempat merata, adalah gagak ke apa, tengok salah tengok, dia tercekik makan, mati.
Oleh kerana itu boleh sebab kita masuk neraka walaupun kita banyak beribadah. Jadi walau macam mana pun kita banyak beribadah, solat berjemaah sekali, macam mana sekalipun kita ada ilmu sekalipun, jangan meremehkan sesuatu dosa, dan jangan juga meremehkan satu pahala. Boleh jadi dengan plastik gula yang kita nampak di tepi jalan, kita ambil, kita masukkan ke dalam tong sampah, boleh jadi itu sebab kita masuk syurga. Dan lagi satu kisah yang Nabi ceritakan, seorang asi, seorang pelaku maksiat, tukang zina. Apa dia buat? Satu hari ni dia memang nak rasa taubat dah, tak nak buat dah. Lalu dia jumpa satu telaga, dia minum, ambil air minum. Dia turun lah ke telaga tu untuk minum. Lalu dia naik, dia jumpa anjing yang terjela lidah dia, menandakan anjing tu kehausan. Atas ihsan perempuan ini tadi, dia turun ke bawah semula, ambil sepatunya, takungkan air, berikan anjing ni minum. Lalu dia bertaubat kepada Allah SWT, maka Allah kata apa? Hiya fil jannah, dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Nampak macam ini padahal bukan ibadat, ini ihsan saja, buat baik saja, macam buang plastik tadi. Ada satu kisah seorang orang soleh, dia dah meninggal, lalu anak murid dia mimpi jumpa dia. Mimpi jumpa dia tu dalam keadaan happy, gembira. Bila tanya tok guru dia, wahai syekh, kenapa nampak gembira sangat, happy sangat ni, kenapa? Apa yang kau dapat? Imbalan apa yang kau dapat setelah kau meninggal dunia? Ketahuilah aku ni sedang menunggu syurga, kata syekh yang meninggal tadi. Aku sedang menunggu syurga. Dia happy. Apa sebab? Adakah sebab ilmu kau? Tidak. Adakah sebab kau banyak beramal soleh? Tidak. Habis apa sebab yang kau ni dijanjikan syurga? Apa kata tok syekh dia? Guru dia kata, pada satu hari di musim sejuk, aku lalu satu lorong ke kedai-kedai ni, aku jumpa seekor kucing yang kesejukan. Aku buka baju aku selimutkan. Dengan sebab itu rahmatnya Allah SWT, aku dijanjikan syurga oleh Allah SWT. Nampak macam bukan amal ibadah, tapi dia ihsan. Jadi janganlah kita meremeh-remehkan sekecil-kecil dosa, dan jangan kita mengindahkan sekecil-kecil amal. Dengan perkara tersebut lalu kita bertaubat, mungkin asbabnya itu Allah memilih kita, Allah hantarkan kita ke syurga, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita dalam golongan orang yang masuk syurga, insya-Allah. Jadi masuk kita pada hadis yang keempat dan hadis yang kelima, sebab ianya dalam satu tajuk, tak banyak. Hadis yang keempat iaitu hadis riwayat yang sahih daripada Sahih Imam Al-Bukhari. Nama Imam Al-Bukhari, nama penuh dia siapa? Muhammad bin Ismail. Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Al-Bukhari ni berasal daripada Bukhara, Uzbekistan. Kalau kita makan nasi Bukhari tu, nasi Bukhari ni nasinya tu lebih kurang nasi biryani sebenarnya, kalau nak tahu. Lebih kurang, cuma dia tak berapa strong, dia punya rempah dia tu tak berapa strong macam nasi biryani lah, dia kurang sikit. Nasi mendi pun lain. Nasi mendi ni daripada Arab. Bukhari, nasi Bukhari bukan nasi Arab. Kalau dia kata sini ada jual nasi Arab Bukhari, lain. Sebab Bukhari Uzbekistan, bukan negara Arab. Kalau nasi Arab, madrud, mendi, kapsa, itu nasi Arab. Nasi mendi ni nampak macam biryani, tapi bukan biryani. Dia ada bau smoke. Mendi ni maksudnya smoke, ada asap-asap, bau asap-asap. Jadi kalau kita makan pergi kedai nasi Arab, ambil nasi mendi, kita bau ada bau asap, asap campur dengan lemak, tu mendi. Baik, dah masuk kuliah culinary pula.
Sebab dulu saya memang meniaga nasi Arab. Setahun saya meniaga nasi Arab. Jadi tak apalah, kongsi-kongsi. Jadi Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, nama penuh Imam Al-Bukhari, berasal daripada Bukhara, Uzbekistan. Wafat bila? Wafat 256 Hijriah. Sekali-sekala kita kena kenal sikit perawi-perawi hadis ni. Baik. Jadi Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari ataupun Imam Al-Bukhari inilah yang tulis kitab Sahih Al-Bukhari. Dia susun. Kan kita pernah bagi tahu, kalau jumpa riwayat Al-Bukhari, itu kitabnya, itu hadisnya hadis sahih. Kalau jumpa riwayat Muslim, itu hadisnya sahih. Ataupun dua-dua, riwayat Bukhari dan Muslim, ataupun muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih maksudnya ittifaq kepada dua-dua. Bukhari saling sepakat dengan Muslim. Itu maksud dia. Ataupun sahihaini. Maksudnya dua sahih. Dua sahih itu maksudnya Bukhari dan Muslim. Ini tidak bermakna perawi-perawi hadis ataupun yang meriwayatkan hadis imam-imam yang lain itu tak meriwayatkan hadis yang sahih. Tak juga. Jumpa imam riwayat Imam Tirmizi, ni tak sahih ni, Imam Bukhari Muslim je saya, salah. Tak bermakna. Tapi kalau jumpa Imam Bukhari dan Muslim riwayatnya begitu, maka itu adalah sahih. Dengan syarat rujukannya betul-betul dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dan tak bermakna dalam kitab-kitab hadis yang lain, contoh Imam Ahmad, Imam Tabarani, Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah, Imam Abi Daud, Imam An-Nasai dan imam-imam yang lain, tak bermakna mereka tidak meriwayatkan hadis yang sahih. Bahkan banyak daripada mereka meriwayatkan hadis yang sahih, tapi cuma kadang tu bercampur. Ada hadis hasan, ada hadis yang dhaif, campur. Tapi tak bermakna tak ada hadis yang sahih. Jangan jumpa hadis Nasai, ni tak sahih, jangan. Boleh jadi walaupun hadisnya riwayat An-Nasai, riwayat Ibnu Majah, riwayat Abu Daud, boleh jadi hadis tu hadis yang sahih. Ni info hadis. Baik. Hadis yang keempat diriwayatkan oleh Abdul Rahman bin Sakhar. Siapa Abdul Rahman bin Sakhar? Kita dah bincang yang lalu. Sayyidina Abi Hurairah. Abi Hurairah ni gelaran dia. Apa maksud Abi Hurairah? Bapak kucing. Dia suka sangat dengan kucing. Sampai dia riwayatkan hadis dekat lengan dia ni ada kucing tengah tidur. Riwayatkan hadis. Qala haddatsana. Baik. Abi Hurairah wafat bila? 59 Hijriah. Abi Hurairah 59 Hijriah. Antara perawi yang paling banyak meriwayatkan hadis, lebih daripada 5,000 hadis. 5,000. Kita dah berapa hadis? 5 hadis ada tak? InsyaAllah. Jangan ketawa, insyaAllah ada. Ambil yang mudah-mudah. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Senang tak? Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang sebut, yang menyatakan la ilaha illallah, masuk dia dalam syurga. Senang, mudah. Lagi apa lagi? An-nazafatul minal iman. Kebersihan itu sebahagian daripada iman. Kalau tak boleh panjang-panjang, pendek-pendek. Buniyal Islam alal khamsin. Terdirinya Islam itu dengan 5 perkara. Ni rukun Islam. Takkan tak hafal. Syahadatu an la ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah. Bersyahadahkan, bersaksikan bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Wa iqamus salah wa ita'iz zakah wa tasumur ramadan wa tuhijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Kita dah hafal semuanya dalam bahasa Melayu. Cuma kalau boleh kita praktikkan yang bahasa Arab. Ambil yang pendek-pendek. Sebab ada fadilat ni, kalau kita, kata Nabi, menghafal 40 hadis tu ada kelebihan dia. Kalau tak dapat 5,000 macam Abi Hurairah, ya sudah, 5 cukuplah. Itu baru Abi Hurairah. Ini sahabat Nabi. Kalau imam-imam yang lain, contohnya Imam Al-Bukhari, berapa dia hafal? Lebih kurang 600,000 hadis. Dalam 600,000 hadis tu, banyak-banyak tu, dalam kitab Sahih Bukhari tu yang diriwayatkan ada 4,000 lebih saja yang sahih. Maksudnya dalam 600,000 tu bercampur lah. Ada yang sahih, ada yang tidak.
Dan dalam kitab Sahih Al-Bukhari ada 4,000 lebih saja. Maka 4,000 lebih itu dimasukkan, dihimpunkan, ini yang sahih saja. Itu Imam Al-Bukhari. Baik. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, wafat pada 599 Hijriah, yang mana Nabi SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Kata Nabi SAW, barang siapa, man yuridillah, barang siapa yang Allah inginkan dia satu kebaikan, satu hikmah, satu fadilat, satu keuntungan, yusib minhu, Allah akan hantarkan dia satu ujian, satu musibah. Dulu masa kita kecil-kecil ataupun kita muda-muda dewasa, orang tua-tua selalu cakap, kita terima ujian ni adalah tu hikmah Allah nak bagi, kan? Asyik kita dengar ayat, adalah hikmahnya tu, adalah hikmahnya tu. Itu bukan kalam orang tua yang biasa-biasa, itu kalamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah beri ujian sebab Allah nak berikan kita satu kebaikan, satu hikmah, satu fadilat, yang mana kebaikan tu boleh jadi kita nampak, boleh jadi kita tak nampak. Boleh jadi kita minta sesuatu tapi Allah beri ujian, tapi disebabkan kita tak dapat yang sesuatu tu, tapi Allah ganti dengan sesuatu yang tidak ternilai, lebih nilai daripada apa yang kita minta. Contoh, kita doa malam ni, ya Allah berikanlah aku RM10,000, ya Allah. Doa, kan? Tiba-tiba kita diberi ujian oleh Allah SWT, kereta kita disondol. Tak tahulah siapa yang sondol, tak tahu, CCTV tak ada, kita baru balik solat, tengok kereta dah pecah. Jadi anggarannya tu mungkin boleh jadi habis RM20,000, remuk habis. Kita pula khusyuk solat, tak dengar apa-apa, ingatkan kilang sebelah dentung. Rupanya kereta sendiri dah bagai. Jadi bila hantar repair, towing apa semua tu RM20,000, claim insurans, settle. Boleh jadi itulah Allah gantikan. Boleh jadi yang lain, disebabkan kita minta lebih, kan? Kita minta, Allah berikan kita depan mata pula. Kita sedekah pada awalnya, kita minta, ya Allah berikanlah aku rezeki yang melimpah ruah. Datang pula anak kecil lalu, makcik, pakcik, boleh tak berikan saya duit sikit, saya nak makan lah. Kita pun kesian, hulu RM50. Padahal baru minta tadi nak RM50,000, hululah RM50. Boleh jadi lepas tu dapat pula menang monanza, katanya hadiah, kan? Dapat pula, kalau yang main saham tu untungnya pula lebih, bukan RM50,000, Allah beri RM100,000. Pernah tak jadi macam tu? Kalau tak nampak macam tu lah, tapi kita nampak benda lain. Contoh lain, Allah tarik kita ujian harta, tapi Allah beri kita harta yang kita sendiri tak boleh beli. Allah tarik kita punya, contohlah harta apa, kereta ke apa ke, kan, ataupun apa-apalah, kerja ke, tapi Allah beri kita anak. Allah tukar macam tu. Kalau kita tak nampak apa yang kita minta, tapi Allah boleh ganti yang lebih baik daripada itu. Itu apa yang kita boleh dapat daripada perkara tersebut? Sangka baik. Sangka baik terhadap siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Apa-apa yang terjadi pada diri kita, musibah yang terjadi pada diri kita, pertama sekali sangka baik kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang penting. Kalau dah awal-awal, ya Allah kenapalah kau uji aku ni, ya Allah, itu tak patutlah. Ajarkan diri kita untuk terus sabar. Kita ada hak untuk bersedih, itu fitrah kita. Kita kecewa, kan, harta kita kena ambil, ataupun apa-apa yang daripada diri kita, kita ditimpa musibah, kita kena ada rasa, kita ada rasa kecewa, ada rasa sedih, itu fitrah kita, biasa, normal. Tapi untuk menyalahkan takdir, untuk tidak bersangka baik kepada Allah SWT, itu tak boleh. Jadi nak jadi orang yang beriman, yang berjaya, qad aflahal mu'minun, kata Allah SWT.
kata orang yang berjaya, mukmin yang berjaya tu macam mana? Dia sangka baik dengan Allah SWT dulu. Kalau kita dah sangka baik dengan Allah, apatah lagi dengan manusia. Jadi sangka baik ni pula terkadang boleh jadi sangka ni, prasangka ni boleh jadi satu dosa. Jadi hati-hati dengan prasangka. Jadi nakkan berhati-hati dengan prasangka itu, boleh kita anjakkan prasangka kita tu kepada sangkaan yang baik. Kerana Allah SWT sebut dalam Al-Quran, inna ba'da dhanni isim. Sesungguhnya kata Allah SWT, sebahagian daripada prasangka itu dosa. Ada tak satu prasangka yang kita menyangka itu pun dikira dosa? Ada. Kita sangkakan orang sangka buruk kepada kita, itu pun dikira sebagai sangka buruk. Peninglah Ustaz ayatnya, saya ulang semula. Kita sangka buruk kepada orang lain yang sangka buruk kepada kita, itu pun dikira sangka buruk. Boleh jadi itu satu dosa. Jadi elakkan prasangka yang begitu. Maka kita anjakkan, kita kembalikan, ataupun kita pindahkan prasangka yang tak baik itu kepada satu prasangka yang positif, satu prasangka yang baik, yang elok. Apatah lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita diuji satu hari dengan musibah. Ini termasuklah diri saya juga, kan? Kita semua manusia semuanya akan diuji. Allah kata apa? Allah tak akan uji satu kaum itu kecuali dia boleh tanggung di sini. Jadi kita ni Allah uji, Allah dah tahu kita boleh laluinya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa Nabi kata? Allah nak berikan kita satu kebaikan. Bukan kata satu, lebih daripada apa yang kita minta sebenarnya. Yang kita tak sangka pun, ini Allah bagi, Masya Allah. Ujian dapat kerja daripada bos banyak, ya Allah, letih, pumpang. Nak ikutkan gaji kita dengan apa yang bos beri tu. Contohlah kalau gajinya tu 2,500, contoh lain lah, gaji baru kan akan datang 1,700, gajinya tu 1,700. Kalau nak ikutkan belanjawan yang dekat Johor Bahru ni, 1,700 sebulan tak cukup, 3,000 pun belum tentu cukup. Jadi disebabkan kita ni ikhlas, kan, kita diuji dengan pelbagai kerja, kita sabar, kita buat, Allah cukupkan kita. Nak ikutkan 1,700 ni kalau matematik tak cukup. Tapi disebabkan kita bersyukur, kita sedar, kita sangka baik dengan Allah SWT, Allah berikan kita cukup, bahkan lebih. Boleh beli mainan untuk anak, boleh berikan sikit-sikit duit kocek untuk ibu bapa, untuk anak-anak, untuk isteri. Mana datang duit tu? Semuanya pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang pertama sekali sangka baik. Ada satu ceramah, potongan ceramah oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi. Syekh Mutawalli Sya'rawi ini seorang mufassir, pentafsir Al-Quran, almarhum rahimahullahu taala, sudah meninggal pada tahun 1998, iaitu pada tahun 1418 Hijriah. Syekh Mutawalli Sya'rawi ini Al-Azhari, dia warga negara Mesir, dan juga dia seorang ulama Azhar, ulama Al-Azhar. Sampaikan saya minat sangat dengan Syekh Mutawalli Sya'rawi ni. Anak saya yang pertama namanya Sya'rawi, Muhammad Sya'rawi. Orang sekarang muda-muda kalau kenal Sya'rawi tu pemain bola aja. El Sya'rawi tu pemain bola Itali. Dia punya keluarga asalnya orang Mesir, tapi immigrate pergi Itali. Itu orang muda. Tapi kalau ustaz-ustaz biasanya kalau kenal Sya'rawi namanya Syekh Sya'rawi, kat Mesir. Jadi ada satu potongan dalam ceramah yang dikata apa? Iza usibta bi musibatin aw ibtila'in aw fuqdanin fala tanzur ila ma ukhidha aw dha, balinzur wa ta'ammal fi ma baqiya minan ni'am. Dia kata apa? Sekiranya engkau ditimpa musibah, ujian, bala ataupun kehilangan, fala tanzur ila ukhiza awda, jangan kau tengok, jangan kau tenung selama-lamanya. Kita tenung, kenangkan sangat lama-lama apa yang diambil oleh Allah SWT, apa yang hilang tu.
balin zur wa ta'ammal fi ma baqiya minan ni'am. Bahkan apa yang kau kena buat, engkau kena ta'ammal, renungkan semula apa yang Allah bakikan. Li'anna hunaka katsiran minan nasi allazi laisu fi nafsi halin mislana. Kerana ramai orang yang tak senasib dengan kita. Dia panjang tapi saya pendekkan ajalah. Terjemahannya itu. Apa maksudnya ni? Kata Syekh Sya'rawi, kalau kita ditimpa satu musibah ataupun apa-apa musibah, janganlah kita tenungkan apa yang diambil oleh Allah, jangan ditenungkan sangat apa yang dah hilang, tapi tengok apa yang Allah bagikan. Sebab apa tak semua orang dapat apa yang kita dapat. Misal kata tuan-tuan puan-puan, haji-haji kan, dah duduk kampung, dah duduk rumah, pencen, dah tak buat apa, jadi belalah ayam telur, ayam kampung telur tu kan, yang jantinanya tu kita keliru, entah jantan mana satu, betina mana satu, tiba-tiba bertelur, tak nampak dia bersama, tiba-tiba dah bertelur banyak pula. Ni ayam telur lah. Jadi ayam telur ni, jadi hari-hari kita kutip, punyalah susah, kita dah bela daripada kecil sampailah dia boleh bertelur. Katakan dapat satu hari tu sepapan dalam 30 30 biji. Datang anaknya, anak balik bawa cucunya main lari, pak, pecah. Tinggal berapa? Tinggal 3 ketul saja daripada 30 ekor. 27 ketul tu, 27 biji dah habis pecah. Kata Syekh Sya'rawi apa? Jangan ditenungkan sangat 27 yang hilang tu. Sebab apa? Ramai lagi orang kat luar sana tak mampu nak beli, tak dapat, tak merasa pun ayam kampung. Dapat makan ayam grade E, grade cair, yang kalau buka tu habis, hancur dah semua. Jadi kita ni sebagai hamba Allah SWT, jangan ditenungkan sangat apa yang kita dah diberi ujian tu, tapi kita tenung apa yang dah dibagikan oleh Allah SWT. Sebab ramai lagi orang dekat luar tak sama macam senasib dengan kita. Jadi tetap kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dulu-dulu punya zaman, para anbiya, nabi-nabi pun turut diuji oleh Allah SWT. Bahkan kalau kita tengok Nabi Muhammad SAW sendiri pun diuji oleh Allah SWT. Anaknya semua meninggal dunia sebelum dia meninggal dunia, kecuali seorang. Siapa dia? Fatimah tu Az-Zahra. Diuji. Nabi pun diuji, apatah lagi kita. Nabi pergi ke Taif untuk dakwah, apa Nabi dapat? Kena baling batu, sampaikan dalam riwayat berdarah habis kaki Nabi SAW, jatuh darah ke bumi. Malaikat saya kata, Nabi, kau doalah apa yang kau nak doa, aku boleh terbalikkan gunung ni, cantumkan dorang ni, gunung Taif ni. Apa kata Nabi? Tak ada, relax dulu. Satu hari bumi Taif ni orang dia akan masuk Islam. Nabi sabar dulu, sangka baik dulu. Sebab apa? Nabi tahu setiap ujian ada hikmah dia. Jadi hadis yang kelima, iaitu berkenaan dengan musibah juga, tapi nak tengok respon daripada kena musibah tu. Apa dia? Hadis yang diriwayatkan oleh orang yang sama, iaitu Abdurrahman ibn Sakhar, sahabat Nabi yang digelarkan sebagai Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Katanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, laisa syadidu bisur'ati, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Kata Abi Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, bukanlah orang yang kuat itu orang yang pandai bergusti, tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Dapat satu musibah, balik daripada kerja, alamak jam pula. Sini memang famous lah jam. Ustaz nak pergi kuliah pun habis lambat. Saya pernah tahu pergi satu kuliah daripada Pasir Pelangi nak ke satu surau dekat Kangkau Pulang. Kangkau Pulang kira jauh lah. Malam sebelumnya saya tengok baru 30 minit. Bolehlah ni keluar awal sikit, 6 suku ke keluar.
keluar 6 suku, baru keluar daripada gate quarters dah ngadap jam. Jadi saya sampai sana tu kurang-kurang dalam 45 hingga 50 minit macam tu. Orang dah habis solat ba'diyah maghrib, ustaz baru sampai. Tak apalah, itu baru yang tu dianggap jauh. Ada yang dianggap dekat tapi dah sampainya lambat. Kat mana? Johor Jaya je. Pasir Pelangi ke Johor Jaya 8 km je, tak jauh. Keluar pukul 6.40 macam tu, 6.30 lah, pukul 6.30 keluar sampai 7.45 musibah. Jadi nak menghadap musibah tu, kita marah ke apa yang kita buat? Ini ujian pada diri saya jugalah, dengan tuan-tuan semua. Ini kita tak ambil satu contoh yang kasar-kasar, tak, kita ambil yang kita hadapi hari-hari. Apa dia? Hadap jam. Alamak, hadap jam. Kalau tuan-tuan dah duduk rumah pencen tak merasa lah. Bukan tak merasa juga, cuma tak hari-hari macam kami lah, muda-muda. Mungkin kalau yang dah pencen, ujiannya lain sikit lah. Sikit-sikit nak makan ke, sikit-sikit nak keluar ke, ujiannya mungkin tu. Sikit-sikit nak berjalan. Kalau kami ni hari-hari hadap jam. Jadi apa yang kami nak buat? Kata Allah, sebab kata Nabi SAW apa dia? Orang yang kuat itu bukanlah orang yang pandai bergusti, bahkan bukan orang yang marah sekalipun. Tapi orang yang boleh mengawal nafsu dia ketika dia marah. Ini kalau kita ditimpa musibah, kalau kita rasa nak marah, kita ada satu kawalan, maka inilah orang yang kuat, kata Nabi SAW. Dan hadis ini ada dalam hadis Sahih Bukhari juga, iaitu hadis yang direkodkan pada nombor 6114, dan ada juga dalam hadis Sahih Muslim, iaitu pada hadis yang ke-2609. Apa kata Imam Nawawi menurut hadis ini? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, fihi kazmul ghaiz wa imsakun nafsi indal ghadabi an intisari wal mukhasamati wa munaza'ah. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dia ada syarah kitab hadis Sahih Muslim, namanya Syarah Sahih Muslim. Namanya pendek je, tapi kitabnya berjilid-jilid tebal. Kata Imam Nawawi apa? Dia kata dia menjelaskan satu hadis yang tadi kita baca tadi, iaitu menunjukkan menahan marah dan mengawal diri daripada tindakan balas dendam dan pertengkaran dan juga perselisihan. Saya ada satu tips kalau kita nak kawal marah, yang saya belajar sendiri dengan orang Arab. Orang Arab ni memang suka cari gaduh. Minta maaf cakaplah kalau ada bangsa Arab kat sini. Tapi memang kalau kat sana lah, sini Arab yang dah dimelayukan ada budi bahasa. Ni sana lah yang mungkin tamadunnya tu kurang sikit. Tapi memang suka cari gaduh. Dia suka bully orang Melayu. Dia jumpa kita je, dia kata sin, dia kata kita ni Cina. Kau tak nampak ke muka ni orang Jawa? Ni dia jumpa mana-mana orang Asia, dia akan ejek. Dia akan kacau kita. Pernah sekali tu saya kena tembak dengan pistol manik kat belakang. Pup! Ya Allah, sakitnya. Cek gaduh. Tapi bila bergaduh, dia tahu nak leraikan dia. Apa dia? Dia suruh kita selawat. Sallu ala Nabi, dia kata. Sallu ala Nabi. Pernah satu ketika tu saya lalu satu tempat yang ada kecelakaan, ada kemalangan dan tak melibatkan nyawa, cuma marah-marah lah. Owner kereta satu dengan kereta dua bergaduh. Kau ni datang seorang pemuda ni, sallu ala Nabi, sallu ala Nabi. Kata, selawatlah, kata Nabi selawat atas. Dua-dua selawat lerai. Bila tengok balik, yang suruh selawat tu bukan orang Islam, tapi siapa? Orang Kristian, ada tatu. Sebab tu memang tips dia dekat sana, memang kalau nak leraikan, memang caranya macam tu. Selawat atas Nabi. Banyakkan selawat. Sebab banyakkan selawat ni untuk kita slow down kan. Kita berikan hadi, kita berikan ketenangan pada suatu tegangan. Dengan selawat, syaitan lari. Sebab apa? Sifat marah ni daripada sifatnya syaitan.
marah ni dalam satu hadis Nabi SAW, marah ni dia diumpamakan api. Diumpamakan api. Dan Nabi ajar, siapa yang tengah marah, ada rasa diri marah, falyatawadda, maka dia berwuduklah. Ni yang Nabi ajar. Nabi ajar, kalau kita rasa marah, kita berwuduk. Sebab apa Nabi kata? Nabi kata marah ni daripada panahan syaitan, dan syaitan itu daripada api. Dan api kalau ianya nak terpadam, terpadamnya dengan air, maka falyatawadda, maka berwuduklah. Rasa nak marah ke anak, rasa nak marah adik-beradik, rasa nak marah dengan jiran apa semua, ambil wuduk dulu, jangan terus marah. Relax. Dia ada satu terms, satu filosofi daripada para dakatir. Dakatir ni maksud doktor-doktor, doktor-doktor falsafah. Doktor satu orang, dakatir jamak, kata majmuk, tapi bukan bahasa Melayu, ni bahasa Arab. Doktor satu, dakatir ramai, doktor-doktor lah maksudnya. Apa kata mereka? Mereka kata orang yang tenang adalah orang yang menang. Orang yang tenang adalah orang yang menang. Bukan tenang tak buat apa, tapi tenang tapi buat kerja, dan dia tenang untuk menghadapi situasi walaupun berceleru situasi itu. Dia tenang je, relax je dan apa keadaan. Macam kita tengok cerita hero-hero lah. Hero tu tenang je, dapat satu action dia, stop, settle masalah. Itu kalau kaki movie nak senang faham lah. Contoh, kalau tuan-tuan semua, bukan semualah, sebahagian daripada tuan-tuan ni orangnya kerja counter, kerja counter kerajaan. Bila kerja counter kerajaan ni kadang-kadang yalah kita berdepan, kalau tak kisahlah bukan counter kerajaan apa, cashier ke apa ke, kita berdepan dengan manusia yang dinamakan manusia, macam-macam perangai, ada baik, ada itu, ada ini, kan. Mungkin satu hari tu kita jumpa orang yang mungkin akhlaknya tu rendah, maki hamun gitu, ini apa gini marah. Jadi kalau kita pun sendiri marah, umpamanya dia api, kita pun api, dah kita semarakkan keadaan tu, semarakkan kemarahan api tu. Jadi itu ke yang patut kita buat? Tak. Dia apa yang kita patut kita buat? Kita tenangkan dia dulu. Bukan, silap, kita tenangkan diri kita dulu. Kalau diri sendiri pun tak tenang, nak tenangkan orang susah juga. Jadi tenangkan diri kita dulu, tenangkan diri, relax, selawat dulu, tak sempat nak ambil wuduk, selawat dulu lah, zikir. Lepas tu kita, abang sabar, relax, tenang. Saya tolong, saya bantu abang. Orang yang dia tak tenang ni, dia tak akan menang, bahkan dia akan ada rasa malu. Ya Allah, kenapalah tadi aku mengamuk-ngamuk, malu betul, mesti ada perasaan tu. Tapi kalau dia tenang-tenang, kan, contohlah kita nak lalu tapi orang blok parking, ni biasa jadi, orang blok marah, kan. Tapi walaupun kita marah, tapi kita lalui dengan satu ketenangan, kita kawal kemarahan kita macam Nabi ajar. Jadi agak-agak kita dapat gaduh ke ataupun kita dapat keharmonian? Kita dapat keharmonian dengan muamalah dengan orang lain. Ada dalam satu video dekat Facebook, kita tengok orang tu nak lalu, tapi bila nak lalu je ada kereta daripada sana lalu. Dia nak lalu ke depan, kereta dah parking, hon tak bergerak. Dia buka pintu, dia mengamuk habis. Apa salahnya kalau dia ketuk, abang saya nak lalu kejap boleh tak? Ni bukan tempat parking, awak tak boleh parking sini. Cakap elok-elok, tenang, selesai, tak masalah, selesai. Sebab kemarahan ni dia ada masalah. Bila ada masalah, kita bukannya ubatnya tu marah. Nak selesaikan masalah bukan dengan marah. Nak selesaikan masalah dengan mencari solusi. Nak cari solusi yang bernas, mestilah dengan ketenangan. Kita dapat kawal marah kita. Orang para alim ajarkan ada beberapa step kalau kita nak berikan ketenangan, selain daripada apa yang Nabi ajar dan juga zikir-zikir. Contoh, kalau orang tu tengah berdiri, maka kita minta dia duduk. Kalau tengah duduk pun kau marah-marah, minta dia baringlah tidur. Itu sebab apa? Psikologi, dia nak down, tenangkan diri dia supaya tak settlekan masalah dengan keadaan, ataupun dia tak berlaku tindakan yang melulu.
Jadi nakkan tindakan yang bernas, solusi yang baik, hasil yang luar biasa, maka jalanilah keadaan dengan tenang. Tenang dan buat kerja. Ada juga orang yang tenang, relax je tapi tak buat kerja, memang tak selesai masalah. Wah, tenang je, relax je kau Yalah, relax lah. Nabi suruh relax, ustaz suruh relax. Memanglah, tapi relax buat kerja, bukannya relax tak buat kerja. Ada orang diselesaikan masalah, dia marah, akhirnya dia dapat malu. Kita marah-marah pun kita dapat stres, kita dapat penyakit. Marah-marah apa yang kita dapat? Tak selesaikan masalah. Jadi nak selesaikan masalah, baiklah kita tenang-tenang. Ataupun kalau tak boleh juga, biarkan dia marah dulu. Okey, dah marah dah habis dah marah. Saya tolong awak. Macam tu je. Ini nasihat untuk diri saya dan juga tuan-tuan semua yang muda, yang tua, tak kira kenal usia. Mudah-mudahan Allah jaga diri kita daripada segala fitnah dan juga kemarahan nafsu amarah kita, insya-Allah. Jadi sampai di sini saja kuliah kita. Sebelum kita habiskan kuliah kita, marilah kita menadah tangan untuk mendapat keberkatan ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rzuqna mutaba'atan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan salihah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'alna minat tawwabin wa ij'alna minal mutatahhirin wa ij'alna min ibadikas salihin wa ij'alna minal muttaqin wal fakihin wal falihin wal mukhlisin wal mustaghfirin was-sabirin ya akramal akramin ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.